Tuan-tuan dan puan-puan, Abdul Samad Said pernah berkata, "Janganlah anda lupakan sastra Melayu, ibarat buih yang pecah apabila melanda pantai. Sebaliknya, jadilah seperti angin yang sanggup melahirkan gelombang. Kerana sastra Melayu itu ibarat permata yang tidak lagi digilap dan dibiarkan terus malap di dalam gelap." Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kami merupakan siswa guru semester 2 tahun 1 dari Jabatan Pengajian Melayu akan membentang mengenai kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna iaitu KPPB. Baiklah, bagi memenuhi pembentangan pada hari ini, saya akan memperkenalkan dua kursus pengajian Melayu yang terlibat dalam KPPB iaitu BMMB 3043 Kajian Kurikulum Bahasa Melayu Sekolah Rendah dan BMMB 3033 Kesusasteraan Melayu. Dalam hal ini, bagi pelajar elektif, mereka juga mempunyai KPPB yang sama, cuma kod kursusnya sahaja yang berbeza iaitu BMMB 3043E dan BMMB 3033E. Seterusnya, untuk pengetahuan semua, kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna bagi kedua-dua kursus berlaku dalam kerja kursus 3 iaitu dalam bentuk pembentangan. Justru itu, terdapat beberapa gabungan hasil pembelajaran kursus berkaitan yang boleh kita lihat di antara dua kursus ini menerusi jadual tersebut iaitu C6 pada arasan mencipta, PLO 4 dan CS1 bagi kemahiran komunikasi, manakala PLO 5, TS1 dan TS4 bagi kemahiran semangat berpasukan. Baiklah, setelah mengetahui hasil pembelajaran kursus berkaitan daripada kedua-dua kursus di atas, kami mendapati bahawa big idea yang hendak disampaikan dalam kedua-dua kursus ini ialah jom cuba 3KM. Sebenarnya 3KM ini membawa dua maksud yang tersirat iaitu yang pertama ia merupakan gabungan dua kursus iaitu KK Kajian Kurikulum Bahasa Melayu Sekolah Rendah dan KM iaitu Kesusasteraan Melayu. Yang kedua pula ia merujuk kepada tiga kemahiran bahasa Melayu iaitu KM, kemahiran mendengar dan bertutur, kemahiran membaca dan kemahiran menulis. Kemahiran-kemahiran ini dapat dibuktikan berkesan apabila bahan sastra itu berjaya membawa siswa guru untuk menikmati bahan yang dibaca serta melahirkan idea baharu sama ada dalam bentuk tulisan maupun lisan. Jadi, bertitik tolak daripada big idea tersebut, tema yang perlu kita ketahui ialah bahan sastra Melayu ini amat bermanfaat untuk semua golongan dan sangat relevan. Jadi, jom cuba 3KM. Seterusnya, kita akan melihat pula pada kerangka model kedua-dua kursus KPPB Pengajian Melayu. Baiklah, seperti mana yang kita boleh lihat di hadapan ini, terdapat bulatan berwarna oranye di tengah-tengah ini yang membawa maksud bahawa KPPB telah berlaku dalam kerja kursus 3 yang membawa markah sebanyak 10% bagi setiap kursus tersebut. Seterusnya, saya akan serahkan kepada Saudari Fatin untuk menyampaikan pembentangannya seterusnya. Silakan Saudari. Baiklah, seterusnya saya akan menerangkan essential question, EQ atau pertanyaan essential yang ditemukan dan harus dipelajari oleh siswa semasa melaksanakan tugasan 3 kedua-dua kerja kursus ini. Terdapat 3 EQ yang dapat diketengahkan iaitu EQ yang pertama, apakah kegunaan bahan sastra? EQ yang kedua, bagaimanakah bahan sastra dapat digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa? Dan EQ yang ketiga, bagaimanakah bahan sastra ini dapat menimbulkan minat pelajar dalam bahasa? Seterusnya, subjek KPPB kami seperti yang telah dinyatakan sebentar tadi ialah subjek Kesusasteraan Melayu BMMB 3033 dan Kajian Kurikulum Bahasa Melayu Sekolah Rendah BMMB 3043. Tugasan ini perlu dilaksanakan secara berkumpulan dan arahan soalan yang diberikan ialah pada subjek Kesusasteraan Melayu kami dikehendaki memilih satu cerpen dan mengeluarkan jenis-jenis pemikiran yang terdapat dalam cerpen tersebut. Kemudian, elemen KPPB di sini adalah apabila dengan menggunakan cerpen yang sama, kami perlu menggunakan cerpen tersebut sebagai bahan utama dalam perancangan aktiviti bagi tugasan kajian kurikulum, di samping mengintegrasikan elemen kurikulum dalam penghasilan aktiviti. Seterusnya, melihat pula kepada model pembelajaran murid, kami telah mengaplikasikan atau mengamalkan ketiga-tiga elemen model ini dalam pelaksanaan tugasan kerja khusus. Elemen model yang pertama iaitu perhubungan. Kami telah melaksanakan tugasan ini secara berkumpulan dan semasa melaksanakan tugasan ini, kami mengadakan perbincangan dengan pensyarah serta rakan sekumpulan untuk menyiapkan tugasan. Bagi elemen model yang kedua iaitu belajar cara belajar, dapat dibuktikan menerusi kejayaan siswa guru menyelesaikan tanggungjawab atau soalan kerja khusus. Di sini, kami belajar cara belajar
Apabila kami merancang proses pembelajaran kendiri iaitu mencari cara penyelesaian masalah untuk menyelesaikan soalan tugasan. Dan yang terakhir, model aspirasi, siswa guru menunjukkan minat mereka dalam melaksanakan tugasan apabila semua siswa guru telah berjaya melaksanakan tugasan dengan cemerlang. Seterusnya, Baik, terima kasih Saudari Fatin. Sekarang kita akan lihat pada model reka bentuk pembelajaran bermakna dalam 4 aspek. Pertama, aspek amalan pedagogi yang memudahkan kami untuk melakukan refleksi kendiri, menerima maklum balas dan meningkatkan kemahiran metakognitif. Seterusnya, aspek rakan pembelajaran yang bertindak sebagai pendorong dan penggerak membolehkan kami menjalankan tugasan KPPB ini dengan lebih sistematik dan lancar. Tidak lupa juga persekitaran pembelajaran yang mana sikap para pensyarah yang sentiasa memberikan sokongan dan dorongan telah memudahkan kami untuk mendapatkan bantuan pada bila-bila masa dan di mana-mana sahaja. Kemudian kita juga sedia maklum bahawa elemen pemanfaatan digital ini bertindak sebagai perancah untuk memudahkan kami mengakses maklumat pembelajaran. Seperti yang dipaparkan dalam slide ini, kami telah menggunakan pelantar Google Meet untuk berbincang bersama para pensyarah berkaitan dengan ketidakfahaman kumpulan kami terhadap tugasan. Selain daripada Google Meet, kami juga telah menggunakan Google Classroom, Google Slides, WhatsApp, e-book dan juga YouTube. Okay, selesai dengan model reka bentuk pembelajaran, kita beralih pula kepada kerangka kerja 3E. Dalam penghasilan kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna, KPPB ini dapat menerapkan kerangka kerja 3E dalam PDP, iaitu engagement, enhancement dan juga extension. Dalam aspek ini, kita boleh lihat bahawa penggunaan alatan digital yang diintegrasikan dalam PDP dapat membantu pelibatan pelajar, penambahbaikan dan perluasan dalam mencapai pembelajaran bermakna. Mari kita lihat satu persatu. Dari segi engagement, kemahiran baru yang dipelajari dan diaplikasikan dapat dikongsi serta dimanfaatkan dalam kehidupan seharian. Kemudian dari aspek enhancement, perancangan aktiviti yang telah kami rancang dapat memberikan gambaran idea kepada warga pendidik untuk menjalankan pengajaran dan pembelajaran di rumah iaitu PDPR. Dan dari segi extension, hasil kerja dimuat naik dalam bentuk e-flipbook dan dapat diakses oleh sesiapa sahaja. Seterusnya silakan Saudari Haris. Terima kasih kepada saudara Atira. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kita lihat pula kepada kompetensi global 6C. 6C merupakan kriteria utama yang perlu dikuasai oleh siswa guru sama ada sebelum, semasa dan selepas pelaksanaan kerja khusus 3. Pertama, Sasiah. Siswa guru perlu menunjukkan keyakinan dalam menyampaikan hasil kerja khusus 3 secara bertata susila. Kedua, kewarganegaraan. Sebagai guru yang cinta akan bahasa, kami merancang melakukan perkongsian idea melalui e-flipbook agar boleh diakses oleh guru bahasa Melayu seluruh Malaysia berkaitan perancangan aktiviti hasil daripada tugasan kerja khusus 3 kami. Yang ketiga, komunikasi. Kami siswa guru telah meminta idea dan sumbansaran daripada guru sekolah, pensyarah, senior elektif bahasa Melayu dan rakan-rakan major bahasa Melayu berkenaan hasil kerja khusus 3. Keempat, kolaboratif. Kerja khusus 3 telah diberikan kepada siswa guru sebelum kami melaksanakan pentaksiran berasaskan sekolah PBS. Oleh itu, kami mengambil peluang untuk berjumpa tenaga pengajar bahasa Melayu semasa PBS bagi mendapatkan maklumat berkaitan aktiviti bahasa Melayu yang menggunakan bahan sastra. Kesannya, kami memperoleh sumber baru bagi menyiapkan tugasan 3 kerja khusus dengan lebih baik. Kelima, kreativiti. Kami siswa guru telah mengimplementasikan pelbagai aplikasi dalam perancangan aktiviti. Perkara ini selaras dengan situasi semasa yang menuntut para guru untuk menggunakan pelbagai aplikasi dalam pembelajaran secara maya. Yang keenam, pemikiran kritis di mana siswa guru pada akhirnya mampu untuk mewujudkan perancangan aktiviti yang boleh diguna pakai di peringkat sekolah pada masa akan datang ataupun pada masa kini. Saya persilakan pula kepada saudari Hana untuk meneruskan. Okay, seterusnya kita akan lihat pula kepada model 3R iaitu rigor, relevance dan juga relationship yang turut diterapkan ketika pelaksanaan tugasan KPPB ini. Jadi kita akan lihat ada 4 perkara ataupun penekanan yang telah diberikan. Pertama sekali melibatkan proses pengerolehan maklumat iaitu pensyarah bekerja dengan memberikan taklimat kerja khusus untuk membimbing siswa guru dalam melaksanakan tugasan tersebut. Kedua, melibatkan proses aplikasi iaitu siswa guru akan bekerja dengan memperluaskan lagi pengetahuan iaitu membuat research digital, menganalisis bahan dan sebagainya. Dan yang ketiga, melibatkan proses asimilasi iaitu siswa guru akan menggunakan segala pengetahuan yang telah diperoleh
untuk menyelesaikan masalah iaitu menjawab kepada tugasan yang diberikan. Dan yang terakhir sekali melibatkan proses adaptasi iaitu siswa guru perlu berfikir dan bekerja dengan menterjemahkan segala perkara yang telah dipahami dan diperoleh dalam bentuk tugasan yang telah pun disiapkan. Jadi itu adalah model 3R. Seterusnya, kita akan menilai kelebihan dan juga cadangan penambahbaikan untuk pelaksanaan KPPB ini. Pertama sekali untuk kelebihan, ia dapat membentuk aliran pemikiran pelbagai apabila melibatkan dua kursus dalam satu keadaan atau satu masa. Yang kedua, mempertingkatkan dan memperkukuhkan pemikiran kritis dan kritis serta penakkulan dalam kalangan siswa guru. Untuk cadangan penambahbaikan, kita masih lagi boleh untuk memperluas kajian dan resource dengan tokoh atau insan yang lebih berautoriti untuk jalinan kerjasama lah. Dan yang kedua, kita boleh juga memperluaskan lagi penggunaan bahasa sastra daripada cerpen kepada puisi dan sebagainya. Jadi seterusnya, setelah kita mengupas kesemua berkenaan dengan tugasan KPPB ini, di akhir sekali daripada tugasan tersebut, siswa guru telah menghasilkan dan telah menyiapkan pelbagai rancangan aktiviti berdasarkan bahan sastra untuk murid tahap 2. Daripada perkara inilah, produk yang akan dihasilkan ialah seronoknya belajar sastra apabila sebuah modul yang akan dikeluarkan dan akan dihasilkan dalam bentuk e-flipbook meliputi aspek pemikiran dan rancangan aktiviti PDP dan PDPR yang berasaskan bahan sastra untuk murid tahap 2. Malah modul tersebut akan dapat diakses oleh guru bahasa Melayu di seluruh Malaysia yang akhirnya menggambarkan pembelajaran bermakna apabila pembelajaran itu tidaklah terhenti setakat pada kerja kursus sahaja tetapi terus disebarluaskan agar takkan Melayu hilang di dunia ini. Seterusnya, ini adalah menunjukkan bahawa e-flipbook tersebut telah pun dinilai dan juga menerima pelbagai pandangan daripada tokoh-tokoh berautoriti sebelum dimuat naik untuk diakses oleh semua guru dan perkara ini boleh dilihat ataupun ditekanlah pada pautan yang telah pun tertera pada slide tersebut. Okay, jadi saya kira itu sahaja untuk keseluruhan pembentangan bagi KPPB ini. Jadi sekian, terima kasih.